Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam segmen Sembang Laman bersama Abang Ed kita pagi ni. Okey, pagi ni kita nak sembang tentang topik bunga edible. Bunga-bunga ni memang sememangnya cantik. Warna dia yang cukup mengancam. Yang orang kata menggamit jiwa kita, memanggil mata kita untuk memerhatikan dia. Abang Ed, apa khabar Abang Ed? Saya sibuk dengan tajuk Abang Ed yang Abang Ed bagi pada saya ni. Saya lupa nak kata ke Abang Ed, apa khabar Abang Ed pagi ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum Puan Mariam. Assalamualaikum semua Waalaikumsalam. peminat-peminat Sembang Laman. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada minggu ini di pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. So untuk pengetahuan Puan Mariam, kita berada zaman di bulan kemerdekaan ni. So saya guna kalau saya punya background bunga raya. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, bunga raya ni merupakan bunga kebangsaan kita. Bunga kebangsaan kita bunga raya iaitu Hibiscus rosa sinensis. Okey, dia telah diiktirafkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tunku Arham Putra Haraj pada 28 Julai 1960. Dan kalau tengokkan sejarah dia, bunga raya ni dia fight dengan, dia ada 7 bunga untuk dipilih untuk menjadi finalis kepada bunga raya. So alhamdulillah bunga raya telah terpilih. So alhamdulillah itu sedikit mukadimah intro kita pada Sembang Laman pada hari ini, insya-Allah. Sebab Sembang Laman kali ini pun berkaitan dengan bunga juga. So salah satunya saya akan mention pasal bunga raya juga. Tak sangka bunga raya tu boleh kita menjamu selera. Tak sangka kan? Tak sangka. Ingatkan bunga raya ni orang kata Hiasan. Hiasan aja, sekadar bunga warna merah letak dekat depan rumah kan. Tapi bunga raya ni selalunya ada kat kampung je. Orang kat bandar ni jarang kali lah saya nak tengok orang suka tanam bunga raya ni Abang Ed. Kenapa I don't know. So apa kalau kita nak pasal bunga raya ni banyak jenis. Okey. Bunga raya putih, bunga raya purple, bunga raya pink, bunga raya biru pun ada. So bunga raya Hibiscus rosa sinensis ni dia merupakan salah satu bunga kebangsaan. So kalau kita tanam, saya juga pernah menggalakkan pada beberapa agensi tanamlah bunga raya, apa dia akan menambahkan jiwa patriotik. Tapi saya nak share lah, banyak negara yang menggunakan bunga raya sebagai bunga kebangsaan mereka. Salah satunya Korea Selatan, dia punya bunga raya, bunga kebangsaan dia Hibiscus syaricus. Tapi bunga dia warna putih. Ada mata merah kat tengah tu. Negara Malaysia dia menggunakan bunga raya Hibiscus rosa sinensis warna merah. Dia ada 5 kelopak, 5 petal yang melambangkan 5 rukun negara. Sedikit sebanyak trivia lah pasal bunga raya. Sebenarnya bulan kemerdekaan ni Puan Mariam, kita kena share lah. Sebab minggu depan aja lagi seminggu, tak kurang daripada tak lebih daripada seminggu lebih lagi lah kita dah nak sambut hari kemerdekaan. Macam mana anda dekat luar sana, bersemangat tak kita tahun ni walaupun raya pun tak dapat kan merdeka? Tak kisahlah merdeka anda macam mana rupa sekalipun, ingatlah anda cubalah ada semangat patriotik sikit. Kibarkanlah bendera Malaysia tu. Bersemangatlah kita. Cubalah kita perjuangkan demi negara kita. Kalaulah saya tahu Abang Ed nak letak background bunga raya dekat belakang tu, saya dah pakai tudung colour merah dah Abang Ed sebenarnya. Saya dah pakai tudung colour kuning, tapi tak apa. Kuning tu adalah salah satu warna yang ada pada bendera Malaysia kita. Abang Ed patut pakai colour biru hari ni Abang Ed baju. Okey. Kita nak teruskan dengan topik pagi kita hari ini, iaitu bunga edible. Bunga-bunga yang cantik ni, tapi bunga ni boleh makan. Betul ke? Kalau ikutkan Abang Ed jangan main-main Abang Ed. Okey, kalau ikutkan sembang Laman lepas, kita dah ajar bunga boleh menghasilkan aromaterapi, aroma yang wangi. Lepas tu yang minggu lepas kita pun dah share, kita pun dah berkongsi ilmu mengenai dengan bunga-bunga yang boleh menghasilkan pewarna semula jadi. Dan kita nak cerita pasal bunga yang boleh kita makan, yang ada di sekeliling kita. Okey, orang Malaysia ni ada yang makan bunga, Puan Mariam. Bukan luar negara je, ada yang makan bunga. Okey, banyak memang bunga. Takut tak Abang Ed hari tu dia ajar kita tentang bau. Mula dia ajar kita rendahkan emosi kita dengan bau bunga. Lepas tu Abang Ed telah mengajar kita tentang warna-warna, dia main warna. Hari ni Abang Ed nak ajar kita makan bunga. Makan bunga lagi Abang Ed pagi-pagi ni. Saya akan sharekan apa yang paling popular 12
pokok bunga yang paling makan bunga tau, bukan pokok berbunga kita makan bahagian dia, macam setengah tu pokok tu bunga tu dia makan, kita makan daun dia, kita guna daun dia, tapi ni bunga tu sendiri kita gunakan. 12 pokok bunga popular yang biasa digunakan dimakan di negara kita, insya-Allah. Kita ada slide, don't worry. Okey, jom kita tengok slide. Alright. Sekejap, kita tengok slide kita ya, Ahmad Aid. Diharap setiap semua peminat sembang laman bersabar, relax kan. Kita sembang santai saja ni. Okey, nama pun sembang laman. Kita sembang relax, santai. Kita nak bukan apa, tujuan kita nak appreciate tanaman-tanaman yang ada di sini kita. Oh, dia boleh buat minyak wangi. Oh, tanaman ni boleh buat minyak ni. Tanaman ni boleh kita makan. Okey. Alright. So, kita dah mula dengan bunga edible, bukan sekadar hiasan. Okey. Right. So, pada hari ini saya akan sembang dengan tuan-tuan mengenai bungaan edible. Bukan sekadar hiasan. Okey, next. Okey. So, sebagai introduction-nya, kita semua tahu bunga setiap tanaman ni dia ada karakter dan keunikannya itu sendiri. Okey, dan biasanya antara yang paling orang terpesona, mereka yang paling suka adalah kalau satu tanaman tu menghasilkan bunga yang menarik dari segi warna, dari segi petal, dari segi bentuk. Ada orang kata bunga terbesar di dunia, ada orang kata bunga terkecil di dunia. Okey, so sebenarnya dia dapat memberikan impact kepada kebesarannya kehidupan kita. Okey, dengan ada bergabungkan dengan fauna juga. Okey, so bunga ni juga merupakan satu elemen yang mampu mengharmonikan alam sekitar kita. Okey, kita dengan setiap kehidupan secara semula jadi. Saya biasa, Puan Mariam, jaranglah saya dengar orang stres tengok bunga. Bukan sebab saya ni orang panggil mak bunga. Okey, tapi sebab saya dah memang biasa dengan bunga. Kalau saya pergi nursery, saya pergi taman, mesti orang akan appreciate keindahan bunga-bungaan yang ada dekat sekeliling mereka. Okey. Biasanya kalau dari segi kategori tanaman, pokok-pokok yang menghasilkan bunga ni banyak. Ada pokok teduhan, kategori teduhan yang pokok besar, macam pokok tembusu, pokok ujan-ujan, pokok angsana, pokok ara, pokok besar pun ada bunga, pokok tanjung pun ada bunga. Okey, pokok renik, pokok shrub ataupun pokok yang pagaran tu, pokok ground cover dan juga tanaman akuatik. Setiap kategori tanaman ni memang ada bunga. Okey, so keunikan dia itu menyebabkan kita rasa kita seronok kita bermain dengan bunga. Alright, so next. Okey. Okey, fungsi bunga pula. Semua dah tahu dah fungsi bunga ni untuk apa. Dia merupakan sebagai hiasan laman. Cantik. Orang tanam pokok mesti nak bunga. Kalau dia tanam pokok bunga kertas tu tak berbunga tu, dia akan stres. Ya Allah, kenapa pokok aku tak bunga? Tapi saya dah ajar kan macam nak bagi pokok tu bunga kan. Okey. So dari sudut lain, kalau yang mana dah lupa tu, buka balik sembang laman Impanal, tengok balik yang mana Abang Ed dah ajar. Okey. So dari sudut estetik, dari sudut impact, dari sudut vibrant ataupun orang kata keseluruhan bunga tu, dia ada fungsi-fungsi yang orang kata menarik, fungsi-fungsi yang orang kata yang hebat. Pertama sekali, bunga ni sebagai sumber makanan. Sumber makanan utama kepada siapa? Bukan kepada kita. Kita bukan hari makan bunga. Sumber makanan utama kepada serangga-serangga yang bermanfaat, iaitu bahasa mudah dia penderbungaan, ejen penderbungaan yang baik secara semula jadi. So, apa ejen penderbungaan yang baik? Biasanya lebah, madu, kelulut, rama-rama inilah yang membantu dalam melestarikan alam sekitar kita, biodiversity kita. Kita kena sediakan makanan untuk dia. Okey. So, fungsi seterusnya, warna bunga, aroma bunga boleh memberikan kita apa? Ketenangan. Kita dah belajar kan, aroma bunga boleh buatkan kita ketenangan dan kata kita relax, feel, chill, damai, relax, tenang. Okey. So, kawalan perosak dan penyakit secara biologi. Setiap petak tanaman kita dah belajar kan, bungaan produktif, rakam laman anda, macam mana bunga-bunga ni boleh membantu dalam memelihara alam sekitar kita dan mengawal perosak dan penyakit dari segi tanaman kita dengan menggunakan kaedah biologi. Dia ada dua tarikan, iaitu sebagai feromon, iaitu dia wangi cantik, dan dia sebagai elemon. Elemon tu penghalau. Penghalau tu mungkin dah ada yang bau yang kurang menyenangkan lah. Itu bunga juga. Okey. So minggu lepas kita dah belajar pasal pewarna semula jadi. Pak Mariam, nak warna biru, nak warna merah, nak warna apa. Penting dalam pembuatan perindustrian, perubatan dan juga kosmetik. Betul.
Okey. So peranan etnobotani. Peranan etnobotani ni adalah etnobotani. Etno ni lebih pada etnik. Botani lebih kepada pokok tanaman. Okey, yang ada dekat negara kita, iaitu bunga ni digunakan dalam setengah-setengah etnik digunakan sebagai agama, digunakan sebagai kepercayaan. Dia berbeza mengikut agama, bangsa dan budaya. Ada gunakan sebagai kepercayaan. Ada menggunakan sebagai etnik, menggunakan sebagai keagamaan. Etnik ada yang menggunakan sebagai sumber utama dalam pembuatan makanan. Etnik ada yang menggunakan sumber utama dalam perubatan secara tradisional. Ini tak salah. Sebab apa? Memang ada amalan setiap etnik-etnik yang ada dekat negara kita ni untuk menggunakan tanaman sebagai dia punya kepercayaan, makanan, perubatan dan pelbagai lah. Ada juga, saya pernah nampak macam diorang memang bukan terlampau obses, tapi memang diorang dah perlu ada. Tak kisahlah bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain bangsa yang ada dekat negara kita lah. Itu fungsi etnobotani yang relate dengan etnik-etnik. Dan akhir sekali menjadi satu kewajipan sebenarnya kan. Kewajipan. Dia kata rumah saya mesti ada bunga ni. Kalau tak ada, kalau tak ada macam tak lengkap bagi dia. betul. Macam, mak dia datang rumah, mak dia marah. Kenapa dulu tanam ni kat rumah tak ada? Tanam sekarang, dia kata. Saya sendiri pernah, ini secara saya share pengalaman saya. Saya sendiri pernah 2-3 kali dihubungi oleh kenalan, yang tak kenal pun ada call. Saya dapat nombor telefon Cak Ali daripada sekian ni. Orang Melayu kita. Dia tanya, kat mana boleh saya dapat bunga raya warna putih? Kenapa? Sebab anak saya demam, saya nak ambil daun dia. Daun dia memang kata ada khasiat untuk mengawal suhu badan, membaiki demam secara tradisional lah. Okay. Dia berbeza ke Cik Adli? Daun bunga raya warna merah dan daun bunga raya berwarna putih? Bagus soalan ni. Allah, bagus sangat soalan ni, bezanya kan. Kalau kita tengok bunga raya warna putih, daun dia kecil sikit dan daun dia lagi pekat. Kandungan klorofil dia lagi tinggi sebenarnya. Daun dia lagi pekat warna hijau. So salah satu fungsi klorofil ni adalah boleh membantu dalam mengedakan suasana inilah. Itu memang dah ada jadi orang kata nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kehebatan bunga-bunga ni. Daun dia akan gelap sikit. Daun sebab tu untuk bunga raya yang berwarna putih. Bunga yang putih solid. Okey, sebab tu bunga, kalau kita boleh cam bunga raya warna putih, bunga raya ni warna apa? Kalau nak cari manalah bunga raya warna putih, sebab pokok tak berbunga kan. Nak kata apa? Tapi bunga dia warna putih ni, bunga dia kecil sikit dan dia hijau, dia pekat. Jadi bila kat situ ketika itu saya cakap, dah banyak orang kawan ni, apa kata saya pun tanam. Ada tanam kat rumah. Standby, kalau ada orang nak saya bagi ambil. Jadi kat rumah saya ada. Ramailah orang yang anak dia demam beratur depan rumah Cik Adli. Cik Adli, satu lagi. Orang kata pasal mengenai bunga raya ni. Okey, kalau untuk melebatkan rambut, orang menggunakan daun bunga raya juga untuk bagi sejuk kepala kan. Bila sejuk kepala, rambut akan lebat. Tapi orang pakai daun bunga raya warna merah kalau saya tak salah. Dia banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan dia. Sebab tu kalau kita kena appreciate. Kita tahu cara asas pun okey lah. Okay. Saya pun tahu, memang kata kita belajar, kita tahu pun benda ni pun kita belajar dengan orang lama, orang yang dah pengalaman. Bahasa muda ada orang yang makan garang dengan kita. So kita dapat ilmu, kita share. Kadang saya punya kawan-kawan ni, saya punya kenalan ni kadang ada datang dari kategori pegawai perubatan moden, ada pegawai pengamal perubatan tradisional, ada pengamal perubatan syifa, ada perubatan alternatif. Okey, ada yang menggunakan NLP, neurolinguistik, apa itu saya lupa. Ada yang menggunakan rawatan bunga ros warna hijau untuk amalan alternatif perubatan, setkan kepala minda positif dengan bunga-bunga ni. Itu bunga ni banyak peranan dia. Tapi kalau kita nak cerita kat sini, mungkin topik akan datang tak terbila lah. Tapi kena panggil pakar perubatan tradisional lah. Kalau pakar panggil saya ni, saya in general dan saya lebih pada kajian pokok bunga. Okay. Alright. So berbalik jadi untuk perubatan, keagamaan dan makanan. Okay. So bunga juga memainkan komponen besar dalam kelas syaraf kita sebab apa? Dia boleh tarik insek yang berguna. So insek-insek ni akan membuat penebungaan secara semula jadi dan secara tak langsung kesuburan tanaman-tanaman yang ada dekat dunia ni
boleh membantu dalam memelihara ekosistem kita dan juga boleh meningkatkan biodiversiti negara kita. Usaha meningkatkan biodiversiti negara ni bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara di dunia ini tengah giat untuk menaik tarafkan biodiversiti kat negara mereka. Saya pernah cakap kan, ada satu negara dekat luar, negara Eropah, dia sanggup buatkan rumah hive untuk tarik lebah madu. So dia dah tarik lebah madu, dia buat hive lebah madu, dia tanam pokok-pokok lebah madu sebab dia tahu lebah madu ni boleh membantu dalam bagi ejen penembungan secara semula jadi. Nampak tak? Ini antara fungsi-fungsi bunga yang cuba saya sharekan dengan pembaca, dengan pendengar, peminat Sembang Lemban pada hari ini. InsyaAllah. Okay, next. Apa tu bunga edible lah, Puan Mariam? Apa tu bunga edible? Okey, perkataan edible ni saya dah share pada first kita punya Sembang Lemban, iaitu laman edible, laman produktif. Bunga is bunga, edible tu sendiri. Edible ni bermaksud, bahasa putih dia kalau kamus Oxford Dictionary, something fit to be eat. Okey, maksudnya bunga yang edible ni maksudnya bunga yang boleh dimakan dengan selamat, fit to be eat. Sama ada secara direct ataupun indirect. Direct means petik you makan. Direct, petik basuh makan, petik basuh makan. Indirect, you kena petik, you kena basuh, you kena proses. Proses tu macam mana? You kena keringkan, you kena goreng, bau sedap, you kena celup tepung, celup air panas. Contoh bunga telang orang tak ada petik, masuk mulut terus, tak ada. Dia kena dengan air panas, air tuang kan. Okay. So bunga tersebut yang boleh dimakan, fit to be eat, okay, edible. Edible sekali lagi saya nak repeat, edible is not purposely berkaitan dengan tanaman. Edible can be any type of things. Pen edible, kertas edible, kotak edible. Okay, so untuk bunga edible, bunga yang boleh dimakan dengan selamat. Okay, so dipetik, dibasuh dan dibersihkan sebelum digunakan. Okay, ada yang menjawab sebagai bunga makan terus. Yang kat Malaysia ni, iaitu ulama-ulama lah. Okay, nanti saya cerita apa yang daripada 12 pokok ni apa bunga yang makan terus. Dan ada dia kena proses dahulu. Okey, selain daripada bunga ni cantik, ia juga boleh digunakan sebagai dekorasi kita makanan kita. Plating. Contoh Puan Mariam, sekarang ni saya pernah ditanya oleh kenalan lah tukang masak, masa muda ada chef lah. Cik Ali, boleh tak saya gunakan daun ni untuk buat plating? Semuanya call saya boleh call lah. Daun apa? Daun simpo. Daun simpo nak buat plating. Plating lah kalau you goreng ikan letak daun. Biasa kan daun pisang kan. Sekarang ni ada lemang daun. Ada lemang daun lerek. So kita kena simply use pokok-pokok pokok-pokok yang tak semua pokok-pokok tu boleh digunakan. So betul. That's why dia ada pokok-pokok yang edible. Takkan nak letak pokok bunga yang beracun dekat hiasan kek you, tak boleh kan. Silat-silat kalau kurang-kurang pun mesti letak bunga-bunga edible yang boleh dimakan dekat hiasan kek you. Walaupun you tak makan macam contoh kek bunga telang contohlah kan, warna biru. Hiasannya pakai bunga telang. Walaupun bunga telang tu you tak makan terus. Tapi bunga tu tahu boleh makan. Cuba kalau letak bunga cactus ke bunga-bunga yang beracun. Dulu tak you hiaskan dengan lidah mak mertua, orang berlari. Kan. Okey. So itu maksudnya. Okay, dekorasi dan proses utama dalam yang terlibat dalam menghasilkan bunga edible ni biasanya akan ada 3 proses kebiasaannya lah. Saya pun berfaham dengan rakan-rakan di industri asas tani, bagian-bagian kawan-kawan saya lah kan. Biasanya dia akan kita ke proses penuaian, proses penggredan dan proses pengeringan. Okey. First, proses penuaian, kita tuai bunga menggunakan nak tuai bunga jangan main petik. Saya dah ajar dah SOP. Pakai gunting, sketius, petik bunga tu, tangkai bunga tu, pitiul tangkai tu, petik masuk bakul. Kalau boleh bunga yang kuduk tu jangan diambil. Dia ada bunga yang kuduk tu umpama macam kalau kita mancing ikan. Dapat ikan kecil kita kena lepaskan. Ikan besar baru kita ambil. Ikan kecil tu untuk generasi kan. Sama juga. So waktu yang sesuai tu adalah kelebihan awal pagi. So bunga dah kembang. Okay, bunga dah fresh. Okay, biasanya bunga dah blooming. Okay. So orang kata rasa tu ada lagi lah.
So petik 8 hingga 10 pagi. So bila bunga yang mekar penuh, jangan bunga yang nak bloom. Okey, bunga yang mekar penuh ni pula kelebihan dia yang dah bloom, yang bunga yang dah bloom. Bunga yang belum ni jangan. So bunga yang dah bloom ni biasanya dia akan rasa sedap sikit. Ni betul-betul yang saya study lah. Okey, dan tidak diserang oleh proses dan penyakit. Kadang-kadang bunga yang belum ni bahasa mudah dia bunga yang masih dalam kuduk tu kita kena simpan. Okey, ada yang digunakan. Dia pendek kata dulu. Bahasa dia benda-benda yang baru nak hidup ni bagilah dia hidup. Bagilah dia hidup. Bagilah dia bernafas okay. dulu. Bagilah dia bernafas. Alright. Okey. So, letakkan dah pilih, letakkan hasil tuaian bunga tu dalam bekas yang bersih. Tu biasalah itu kita punya hygienity kalau kita nak harvest tanaman kan. Okey. So, kedua, proses penggeridan. Penggeridan kita basuh bunga tadi, ini kita cerita kalau nak buat kat rumah tau. Okey. Basuh bunga tadi, okey, tuaian tadi, basuh pastikan tak ada kesan-kesan perosak, kesan penyakit, kadang ada penyakit yang putih-putih semua gitu kan. So asingkan mengikut jenis, warna dan saiz. Okey. Warna dia besar mana, warna dia macam mana, saiz dia macam mana kita asingkan. Okey. Lepas itu kita lakukan proses pengeringan. Buatkan secara manual. Manual menggunakan jemur kat pada matahari dengan jangan masa 1 hingga 1,5 jam ataupun 2 jam. Jangan lama sangat, takut dia layu. Takut zat-zat dia hilang. Okay. Kita nakkan zat tu. Dia kalau lama sangat, kalau dia kering dia boleh hilang zat dia. Walaupun kita jemur secara dia macam cara dia macam macam Cik Adli ajar ni adalah cara orang kata pengeringan secara semula jadi sebab dia kering dengan menggunakan teknik cahaya matahari. Jangan terlampau expose terlampau lama. Maksudnya 1 hingga setengah jam lepas kita bawa masuk balik. Kalau tak kering nanti kita jangan letak pada matahari. Ini saya belajar dengan usahawan yang buat secara manual. Saya tunjukkan siapa saya belajar dengan dia kan. Kita kena learning is never ending process. Kita kena belajar. Sebab kalau ada juga cara pengeringan yang mungkin diorang pakai secara teknologi lah, kering pergi bubur dekat pergi kering dekat dalam oven ke, saya pun tak tahu betul. Kan. Betul, memang ada. Maknanya kalau kita keringkan dengan menggunakan cahaya matahari pun kita tak boleh keringkan terlalu lama. Dia akan hilang dia punya vitamin. Betul. Okey, itu kalau macam katakanlah you suka-suka kan. Kalau macam you kat rumah hobi, ada bunga telang, ada bunga ni nak try lah. Kalau macam you business, yang maksud saya ni perusahaan berskala besar. Dia ada menggunakan alat pengering khas, mesin khas. So dengan suhu so dia ada recommendation berapa suhu ni, setiap mesin tu kebanyakannya kebiasaannya suhu dia sama tapi ada setengah mesin tu dia ada recommend. Okey ni jangan untuk ni sekian-sekian, untuk ni sekian-sekian. Okey, so macam mana pun keadaan suhu yang beza tu kita kena kawal dengan suhu dan masa supaya zat bunga tu kekal ada. Okey, kalau yang skala besar tu memang ada. Okey, memang ada. Alright, so we move to the next slide. Okey. Nampak tak bunga? Dengan bunga kita boleh buat teh. Dengan bunga kita boleh buat jus segar. Dengan bunga kita boleh buat rempah ratun. Ini bunga-bunga yang saya nak cerita lepas ni. Dengan bunga kita boleh buat ulaman. Ulaman apa? Ulaman makan terus. Tengok, teh telang, jus segar bunga kekwa, rempah ratus Syzygium aromaticum, cengkeh. Okey, lauk pauk bunga kantan, goreng bunga tongking. Bunga tongking ni saya akan cerita lagi dan juga ulam-ulaman. So bunga ni nampak tak penggunaan makanan dia? Buat lauk pauk, buat ulam-ulaman, buat rempah ratus, buat jus segar, buat teh. Okey. So semua ni kita kena proses dahulu. Saya tambah paling sikit. Kuat pun tambah sikit, buat lapar lah. Buat lapar pagi-pagi ni kan. Okey, itulah dugaannya kan, cabarannya. Okay, tapi ada juga baru ni saya pergi kat kebun komuniti dekat Putrajaya lah. Dia buatkan air bunga telang, tapi dia tak keringkan dulu, tak apa. Okey, tapi dia ambil yang light blue. Ada yang blue tu yang betul-betul pekat blue. Okey, tengok saya punya ni. Boleh nampak tak? Nampak. Dia cover dengan ni jap. Sorry. Ni saya punya bunga telang. Bunga telang saya ni. Okey. Sekejap. Ni dah kering. Dah kering. Sorry. Marah orang. Sorry tuan-tuan ni bunga telang. Yang kita dah kering, kita akan hidupkan air panas kosong, letak je dan kita minum. Bunga telang tak ada rasa apa. Tapi dia ada khasiat-khasiat dia. Okey.
Bunga telang. Okey, alhamdulillah lah Puan Mariam. Setiap kali kalau saya ke udara sembalaman ni, saya akan buat sampel. Maksudnya kita buat benda tu. Itulah mak apa ni, kalau lah kan saya dapat lah kan, saya singgah dah rumah Cik Adi. Kalau saya dah keluar ni, saya minta dah segelas air bunga telang dekat Cik Adi ni. Tak ada masalah, bunga telang. Okey. So, nampak tak? Ini kelebihan bunga-bunga yang ada dekat kita. Saya nak cerita kat kawasan kita ni, kat laman kita ni. Tak nak cerita jauh-jauh. Tak nak cerita jauh-jauh, tak nak cerita kat England ke, dekat luar negara, tak nak. Kita cerita kat apa yang ada dekat kawasan rumah kita, kat kawasan laman kita. Kita berjinak-jinak dengan tanaman di laman kita. Mana tahu dengan laman kita sendiri, kita boleh berjinak-jinak dengan eksperimen yang kita buat, kita menjadi usahawan yang berjaya. Itu yang kita nak. Itu yang kami nak. Itu yang Jabatan Pertanian nak tu. Jadi usahawan yang berjaya. Apa bermula pada rumah. Saya yakin aku buat eksperimen sekian, aku akan go further. Itu semangat tu kita nak. Alright. Okay, next. Okay, 12 bunga edible yang popular di Malaysia. Nampak tak? Okay, saya kena tutup sikit muka saya, biarkan muka supaya jantung pisang yang nampak. Nampak muka Cik Adi? Okay, so 12 bunga edible yang popular di Malaysia. Yang sangat popular bunga, bukan kata ada tak ada bunga, ada bunga-bunga yang selain daripada ni banyak. Bunga torenia, bunga macam-macam lah bunga. Tapi ni biasanya jenis-jenis spesies bunga yang biasanya glamour, popular di Malaysia penggunaan dia. Pertama, bunga kekwa, bunga butang, bunga telang, bunga marigold, bunga costus, bunga jantung pisang. Jantung pisang tu, dia punya bunga tu kalau buat french fry, macam goreng. Jantung pisang tu, betul? Wah, saya tahu jantung bunga pisang. Dia. Bunga jantung pisang. Oh, saya tak pernah try lah. Saya nak kena try lah ni. Jantung pisang kan orang buat ulam. Saya tahu saya buat ulam je. Yang daun tu, yang bunga tu warna kuning. Ujung dia kuning. Itu bunga dia. Nak tolong buat kat saya ni. Okey, bunga raya, bunga tongking, bunga ros, bunga cengkeh. Bunga cengkeh pun sekarang dah antara dah viral kan, cengkeh kan. Untuk bantu pernafasan, insya-Allah kita berusaha kan. Okey, bunga kunyit, bunga kantan. Ini antara bunga-bunga yang paling luas, paling popular digunakan dekat negara kita. Okey tuan-tuan, siapa yang boleh join ni, ini antara 12 yang bunga yang popular. Okey, I tak kata bunga lain tak popular, tak bagus, tapi ini antara biasa digunakan. Okey, next. Tegur satu-satu. Kecilkan balik muka saya ni. Okey. First, bunga kekwa ataupun kesantemem. Biasa orang buat air teh bunga. Dekat pasar malam pun dah jual. Pasar pagi pun dah jual. Air dalam proses pun dah jual. Air kotak pun dah jual. Okey. Setiap bunga ni dia minum bukan sebab suka-suka. Daripada menghilangkan dahaga, dia ada manfaat dia, benefit dia. Sebab tu saya punya perkongsian, saya akan cerita pasal aesthetic and functionality. Setiap benda yang ada nilai estetika tu, dia ada function dia yang tersendiri, yang manfaat pada kita. Okey, selain pada manfaat pada nafs kita, dia juga manfaat pada hidupan seperti kita. Jadi dengan ada benda itu, kita akan appreciate tanaman-tanaman kita. Okey, we go for number 1. Bunga kekwa, chrysanthemum species, dia antioksidan. Ada kajian mengatakan dia antivirus, dia melancarkan darah, dia mengurangkan sesak nafas. Ini kajian, bukan saya punya teori sendiri. Okey, saya punya research, saya punya kajian, bukan kajian saya punya finding. Literature review. Tuan-tuan nak senang Tuan-tuan kalau nak tengok literature review bahasa Malaysia pun ada daripada pengkaji penyelidik dekat Malaysia. Dan kalau nak tengok luar negara pun boleh. Tapi kalau luar negara jangan letak nama biasa. Letak nama saintifik. Sebab tu saya ada sediakan nama saintifik. You just contoh you type medicinal benefit for chrysanthemum species. Dia akan keluar. Okey, kalau kata apa kajian-kajian ni biasa dia akan menggunakan nama saintifik. Itu penting nama saintifik ni. Sebab apa nama saintifik ni, kalau kat luar negara contoh kekwa kita yang panggil. So kat luar negara dia panggil chrysanthemum. Jadi kalau kajian tu dia buat oleh ahli kan cerita pasal bunga kekwa. Kalau kajian tu dia buat oleh pengkaji daripada luar negara, dia akan gunakan nama saintifik. Dia akan gunakan nama chrysanthemum. But scientific name ni is a universal name. Okay. So next, bunga butang. Bunga butang paling common, paling banyak sebenarnya dekat negara kita ni. Ada tumbuh cara liar, ada tumbuh cara ni. Okey. Bercakap dengan tumbuh cara liar, untuk semua jenis bunga ni, kalau boleh kita nak gunakan bunga ni, kita kena tanam lah. Saya tak galakkan jumpa je bunga pemariam, terjumpa je bunga butang tepi jalan ambil.
Oh, bunga telang ni ambil. Walaupun tepi jalan secara liar. Tak apa, kita takut. Ada mungkin disembur oleh racun rumpai. Jangan. Okey. Jangan Bahaya tu. jangan tolong Jangan. followers Impiana dekat luar sana yang sedang melihat Sembalaman mungkin akan nampak bunga buta ni. Saya percaya sebab memang betul, memang banyak dekat jalan kita akan jumpa bunga ni. Jangan ambil, tanam Dengar je sendiri. Abang Ed kata boleh buat teh. Oi, bunga tu tepi jalan kita potong buat teh, jangan. Habis Kalau Abang boleh Ed kita depan tak ni tahu. orang caya. Habis Abang Ed depan ni orang cari Abang Ed sebab Abang Ed kata bunga ni boleh makan, orang petik je Abang Ed. Dia history, dia kita tengok sejarah. Jangan bunga tu kat liar kita potong. Bahaya. Okey, baru ni saya tengok satu IG kan. Kucing masuk ke makan rumput. Betul? Kucing suka makan rumput, sebab apa dia nak buat digestion, sebab dia ada apa nama kan, cuci perut dia kucing kan. Baru ni nak IG kawan saya lah, IG staff saya lah, kucing dia nazak sebab dia makan rumput. Rumput tu bekas kena spray dengan racun rumpai. Kan? So, kita jangan saja nak buat perangai kucing lah ya. Pendek kata dekat sini. Jangan nampak ni, kita tanam diri insya-Allah. Okey. Kat rumah kita. Okey, bunga butang untuk antioksidan kita boleh buat teh. Okey, teh dia warna purple, warna ni. Kita minum teh ni biasanya tea. Tea ni maksudnya kita boleh minum bancuhan. Okey, dia bantu sistem pengadaman, anti stres dan bagus untuk kulit. Okey. So so bunga telang ataupun Clatoria tenatia ataupun blue pea, dia buat antioksidan, pulih sistem pengadaman, anti penuaan dan anti stres. Okey. Bunga chrysanthemum saya dah minum, bunga butang saya dah minum, bunga antioksidan saya dah minum, bunga marigold pun saya dah minum. Saya dah minum, ada usahawan-usahawan kami buat, kami rasa, kami buat. Okey. So bunga marigold yang biasa dekat hiasan, dekat pentas apa semua tu kan, dah kering, jangan buang, kita ada guna, dah ada manfaat dia. Okey, kalau tak nak guna untuk edible, kita boleh guna untuk kompos. Okey, tak apa. So bunga marigold ni kita boleh sebagai ada manfaat dia untuk antioksidan. Sebenarnya antioksidan lah, ataupun anti stres, antibakterial dan menembakkan kulit. Okey. Okey, ini bunga costus ataupun red button ginger. Red button ginger ni nampak tak bunga yang dia warna merah tegak tu, lepas tu ada warna orange keluar tu. Warna orange tu dia yang kita memang orang suka makan direct. Petik makan, dia akan rasa macam asam. Asam-asam manis. Okey, vitamin C ada tu. Tapi ingat, jangan simply tanya. Saya sendiri takkan, kalau tengok pokok-pokok ni di liar, kalau kawasan liar saya takkan petik, saya takkan guna. Kalau kat kebun komuniti saya tanya, bilalah sebaja, bilalah racun, bilalah ni, saya akan tanya. Okey, coastal wodsoni ni kat tepi, tapi dia boleh membuat untuk teh juga, untuk buat serbuk. Okey, sebagai antioksidan, pulih sistem digestion, pengadaman dan membantu mengurangkan asma. Ini bunga pisang. Kan, bunga pisang biasa pisang tu buat ulam je. Bunga dia goreng senang cerita buat macam french fries tu. Wow. Sedap. Untuk cegah anemia. Jantung pisang kita tahu kan khasiat dia membantu mencegah anemia, itu kurang darah, membantu dalam kekurangan, kalau kita kurang darah merah kan, orang kata membantu, dia nak membantulah membanyakkan lah. Okey, anti stres, kaya vitamin E dan lancarkan pencernaan. Nampak tak bunga-bunga khasiat dia, bukan sekadar cantik tapi dia ada functionality yang menarik kepada kita. Bermanfaat kepada kita. Tapi sekali lagi tengok bawah tu Pemariam, bawah tu dapatkan nasihat dari pakar dan pengamal perubatan sebelum menggunakannya. Ada pengamal perubatan yang alternatif, menggunakan herba. Pakar ni tak kisahlah pakar apa, pakar makanan, pakar tanaman. Macam saya, kalau orang tanya bunga dia boleh makan, boleh. Tapi saya nasihatkan, nak tanam, nak makan, tanam sendiri. Jangan ambil dekat liar-liar. Bahaya. Kadang-kadang kita tak tahu, orang nak bersihkan kawasan, dia akan spray racun. Tak tahu. Okey, sangat bahaya. Okey. Nak tanam, rasa nak tanam sendiri. Okey, buatlah sendiri. Janganlah kita ambil, walaupun kita meniaga membuat teh bunga telang, contoh, bunga telang tu lagi afdal, pokok tu kita tanam sendiri. Jangan kita ambil kat rumah Puan Mariam sikit. Kalau minta izin boleh lah, Puan Mariam tak sikit boleh. Jangan kita ambil dekat tepi-tepi jalan. Ada bunga telang banyak, jangan. Okey. Itu lagi afdal. Satu dah lah tak berkat kan. Satu dah lah tak berkat. Nombor 2, tak tahu dah lepas kalau minum berbuih. Jangan salahkan Abang Ed kata nanti bukan antioksidan, bukan pulih sistem penghadaman, dia jadi pulih sistem lain nanti. So elakkan ya. So dapatkan nasihat dari pakar. Apa memang ada pengamal perubatan tradisional yang menggunakan herba-herba, menggunakan ni. Ada juga pakar pemakanan yang menggunakan tanaman-tanaman. So apa,
Sebab apa, memang ada pun. Bukan kita kalau macam contoh saya cakap air bunga Cik Wan ni bukan first time kita dengar pun, banyak. Kalau pergi tengok, saya pernah tanya dengan peniaga pasar tani kan, pasar tani, dia air sky blue juice. Sky blue juice tu warna biru, sky biru. Biru tu dia akan letak rasa lemon sikit, dia akan letak rasa soda sikit, apa ais lemon lah. So nak jadikan biru tu is bunga telang. Simple, takkan letak watercolor, betul tak? Watercolor dekat air tu kan. So itu attraction. Okay, alright. Okay, next. Okay, 6 pokok seterusnya ialah pokok bunga raya, pokok kebangsaan kita, iaitu sebagai dia boleh celup tepung. Biasa orang gula goreng celup tepung, dia sebagai antioksidan untuk imuniti dan baiki sistem baiki kolesterol dan juga pulihkan sistem pengadaman pencernaan. Okey, so bunga tongking. Okey, bunga tongking ni special. Bunga tongking ni saya pernah makan. Okey, sama bahasa goreng dan dia buat telur dadah. Bunga tongking ni dia lebih related, dia lebih close dengan bangsa Cina. Bunga tongking ni dia jenis menjala. Okey, telur semar ni dia jenis menjala. Okey, dia khasiat dia untuk merawat sakit mata. Vitamin E rawat sakit mata. So merawat keletihan, dan dia juga ulama dia juga boleh buat goreng. Tu kelebihan dia. Bunga raya pun boleh buat goreng. Goreng tepung lah. Okey, ada juga orang saya pernah tengok tapi tak pernah makan. Dia akan hancurkan bunga raya ataupun bunga tongking ni. Bunga raya pun boleh goreng, bunga tongking pun boleh, akan hancurkan buat telur dadah. Ada juga hancurkan dia buat kuih imbat-imbat. Pemahaman tu kuih imbat-imbat apa? Kuih jemput-jemput. Saya tahu sebab hari tu Abang Ed dah pernah ajar saya dah. Abang Ed kata orang Johor makan kuih invite. Kuih jemput. Okey, ataupun kat sini punya cukodok lah kan. Okey, so banyak. Alright. So bunga ros. Bunga ros saya sendiri pernah belajar dengan orang kata pakar bunga ros lah. Nanti mungkin satu hari kita boleh pemadam boleh approach dia kan, pakar bunga ros. Okey, dia cancer survivor. Okey. So dia kata dia mengamalkan bunga ros. Bila saya tengok kajian memang ada, bunga ros ni memang bagus untuk anti cancer. So sama ada dia gunakan buat teh, ataupun dia goreng kelopak dia, ataupun dia makan kelopak dia. Tapi kena bersihkan dululah. Dia untuk antioksidan, anti cancer, dia boleh membantu dalam losing weight, dan dia boleh bantu dalam sistem hidrasi untuk kekalkan air dalam badan. Taklah kita dehydrate je, kan? Okey. Nampak tak Puan Mariam, bunga boleh buat aromaterapi, bunga boleh buat pewarna, bunga boleh makan. 3 topik kita dah sekali jalan, continuity yang itu. Okey, nampak tak itu bunga ros, rosa. Biasanya bunga ros tu yang boleh dimakan, saya tanya dengan dia tak kisah, kata putih, merah pun ada. Dia memang cancer survivor. Apa pun asalkan dia bunga ros memang boleh. Saya tak nak tengok yang lain, saya tengok yang kurangkan berat badan. Betul ya Abang Ed? Kalau saya tak turun berat badan ni siap Abang Ed. Dia bukan, dia membantu berat badan yang ideal. Okay, so macam rose ni dia rosa species. Rosa species. Okay, kalau macam orang tanya saya, kenapa tak stevia? Stevia kita tak makan bunga, we talking about the daun. We talking about bunga. Kalau stevia tu we more pada daun kan, natural sweetener. Okay, alright. So ini bunga cengkeh. Bunga cengkeh, Syzygium aromaticum. Bunga cengkeh kalau dia dah blooming, dia diri 1 meter pun dah bau wang harum kan. So bunga cengkeh kita kena keringkan dulu kan. So ada antioksidan, anti cancer, memulihkan bau mulut. Okey, so untuk ubat sakit gigi, cengkeh kemam je. Saya ni belajar dengan mak saya. Mak saya memang dia akan ada habit dia akan gigit cengkeh. Saya masa zaman kecil lagi. Kadang kata saya pun bukanlah, kata mak nak ambil barang, bukalah, ambil kat handbag mak. Cakap itu kan. So bila handbag mak saya tu dia akan bau cengkeh. Lepas tu apa ni? Kadang saya perasan dia akan gigit cengkeh, bukan gigit, habit dia macam satu dah. Saya satu gitulah dia akan gigit cengkeh. Tu mak saya lah. So dia boleh kawal gula dalam darah. So kalau komuniti Jawa, dia akan yang dia akan isap buat tembakau, dia akan sama dengan tembakau. Dia kata untuk tenaga katanya. Tapi cengkeh tu memang antara satu yang kata glamour, yang popular dekat Malaysia ni. Okey, semua pokok dia agak suka nak cari. Tapi orang nak tahu pokok cengkeh tu, orang pernah tanya saya, Abang Ed, ni pokok apa?
Macam mana pokok cengkeh? Cengkeh sekian. Kat situ ada cengkeh, ada ramai orang hurung. Okey. So next is bunga kunyit. Bunga kunyit ni common, memang marvelous, memang sedap, meleleh bunga kunyit dia. Kunyit daun dia kita boleh buat apa? Buah dia kita boleh apa warna. Daun dia pun sebagai aromaterapi. Bunga dia pula kita boleh makan. A to Z kita boleh consume. So bunga kunyit ni biasanya saya tanya dengan kawan-kawan saya daripada timur, memang jarang dia buat proses, dia buat produk. Biasanya bunga kunyit dia akan makan fresh. Petik, basuh, makan sebagai ulam-ulaman di atas meja dia. Okey. Bunga kunyit ni pula untuk rawatan postnatal, lepas bersalin, anti penuaan, sembuh luka dalaman dan antioksidan. Okay, antioksidan ni memang kena ada sebab dia bantu offsetkan membantu pemulihan dalam badan kita kan. Sorry. So last but not least, bunga kantan. Bunga kantan letak asam pedas pun boleh, buat laksa pun boleh. Jarang orang makan bunga kantan secara direct. Orang akan proseskan dulu, orang akan petik, orang akan basuh, orang akan potong, orang akan buat asam pedas. Lepas ni, Pemarian dengan tuan-tuan semua bolehlah makan asam pedas ke laksa ke apa. Sebab pagi-pagi abang kita pasal makan. Semua dah lapar. Okay. Tengah hari ni memang kena makan lagi. So sekarang ni tengah trend bunga kantan ni, tengah trend pula bunga kantan dengan bunga, cerita pasal bunga kantan dengan bunga halia ni tengah trend. Saya perasan lah buat deco, edible deco. Oh lama edible deco Deco bahan bunga daripada tanaman-tanaman yang boleh kita makan, edible. Bunga kantan tak lampasu, bunga kantan buat ikebana, bunga kantan dengan bunga kunyit buat ikebana. Macam-macam. Tak apa, ini kita cerita pasal bunga edible, bunga boleh dimakan. Bunga dimakan macam. So, saya dah cover 12 bunga yang popular. Kalau you ada cadangan lain pun boleh letak kat komen tu. Bunga apa yang you biasa guna untuk makan. Boleh share kan? Sekali lagi, share dekat komen tu. Kat bawah tu kan. So, sekali lagi saya ingin mengatakan bahawa tolong dapatkan nasihat dari pakar dan pengamal perubatan sebelum menggunakannya. Pakar dari segi apa? Pakar pemakanan, pakar perubatan alternatif, pakar perubatan tradisional, mak bidan ke apa ke yang biasa mengamalkan ni, dan juga pakar tanaman ataupun botanis. Pokok ni okey ke tak? Ni okey ke tak? Aku ambil kat mana cengkeh? Aku ambil ni pokok bunga raya ni kat mana? Aku ambil dekat situ. Okey, orang punya kau minta izin. Okey, kau ambil bunga ni kat mana? Aku ambil kat semua. Jangan. Nanti lepas kena di maintenance. Sangat bahaya tu. Itu saya tekankan kat sini. Sangat bahaya. Okey, next. Kalau kena racun tu boleh tahan lagi. Kalau kena sampuk saya tak tahulah. Bahaya bahaya. Kalau boleh saya galakkan sebab kita cerita pasal sembalaman kan. Baik galakkan kalau boleh tanamlah sendiri kat rumah. Tak susah pun, senang je. Kalau kita rasa kita gunakan. Kalau kita rasa kita jarang gunakan tapi teringin kita nak buat. Kalau tengok jiran kita ada, kita boleh tak minta sikit daun. Boleh bicara. Sebab apa? Wujud tanam ni mudah. Kita jangan bagikan dia complicated. Okey. So, kita masuk kesimpulan dia. Kesimpulan dia, tanaman hiasan merupakan salah satu tanaman yang sangat penting di seluruh pelosok dunia dan termasuk negara kita. Kalau kita tengok dekat mana pun mesti ada tanaman hiasan ataupun landscape ataupun bunga-bungaan, pelbagai jenis perbungaan yang mewarnai landscape. Okey, kat kawasan negara kita di luar. Kalau kita tahu dekat luar tu ada tulip, ada cherry blossom, kat Malaysia pun ada pelbagai bunga-bunga yang menarik yang kita boleh appreciate. Kita boleh angkatkan sebagai signature. Macam saya kata, saya pernah mencadangkan pada kerajaan, sahabat saya dekat kerajaan negeri Kelantan, dia menggunakan bunga telang supaya menggunakan bunga telang sebagai bunga signature. Mana juga saya pernah mention yang sebuah bandaraya dekat Melaka, sebuah kawasan dekat Melaka, dia menggunakan bandaraya kawasan Akro, saya rasa dia menggunakan bunga kesidang sebagai bunga rasmi dia. Tu nampak tak penting. Signature dia. Okay. So tanaman hiasan atau bunga ni mestilah diproses dengan betul. Apa-apalah tanaman hiasan, bunga ke, daun ke, kesimpulannya overall mestilah diproses dengan betul, dengan perawatan yang bersesuaian. Kita dah belajar. Jangan petik gunakan gunting tak sepatutnya. Sebab kita nak jaga. Katakanlah doktor bedah kita kan, menggunakan pisau yang tumpul. Tak merarung kita. Menggunakan jarum injection tu, menggunakan bukan jarum untuk injection vaksin tu yang halus. Dia gunakan jarum yang mata besar, tak sakit. Guna jarum tak betul, tak sakit kita. Sama juga dengan pokok, cuma pokok dia tak menjerit je. Sakit lah, tak ada. Kalau sakit kita pelari.
Alright. So dapatkan nasihat dan pandangan di pakar botani, pakar pemakanan dan juga pakar perubatan yang terlatih, yang well trained ada. Okey. Saya pun berani sembang pasal benda ni sebab saya dah menyedari khusus di anjuran Jabatan Pertanian untuk pegawai jurati bidang khas dalam perpustakaan herba, dalam kursus-kursus herba. Kami pernah mengadili kursus diajar oleh pengamal perubatan yang tersohor daripada negara luar. Maksud kita kerjasama dengan Indonesia kan, suatu ketika dululah. Okey, dia memang mengamalkan herba. Mereka ada hospital herba di sana. So dia ada banyak sebenarnya, banyak senarai-senarai itu yang beratus yang banyak ada fungsi herba. Jadi kita pun belajar dengan dia dan ada juga pengamal perubatan yang terlatih. Okey, kalau you all pergi, saya nak cakap sekali, kalau you all pergi taman-taman herba, contohnya kalau you pergi Taman Herba Bertam dekat Pulau Pinang tu yang dibangun oleh Jabatan Pertanian dengan bersama dengan berbagai agensi seperti FRIM dan UPM, memang kami ada pengamal-pengamal perubatan yang menggunakan bunga-bungaan ni sebagai elemen dalam dia punya tanaman dan dia punya produk lah. So diiktiraf kepakarannya dan dengan melaksanakan produk berasaskan tanaman, termasuk dengan bunga edible. Bunga edible ni memang ada pasaran di Malaysia. Okey, cuma pasaran kat Malaysia ni biasanya bunga-bunga yang temperate. Bunga-bunga temperate tu ada dekat tanah atas, highland. Okey, dia proses bunga-bunga tu untuk jadikan bunga temperate. Memang ada jual kat pasar-pasar raya. Dia panggil edible flowers. Dia ada torenia, dia ada cactus. Dia ada torenia, dia ada chrysanthemum, dia ada marigold. Dia ada comprena dalam tu. Cuma yang saya mention tadi tu bunga-bunga yang tak payahlah kita lebih genting. Dekat sekeliling kita pun ada. Okey. Selain daripada boleh menyentuh elemen hiasan, memberikan nilai estetika yang cantik, kawasan kita ia juga berfungsi sebagai sistem yang produktif, ada functionality. Macam saya cakap tadi, saya punya konsep punya style, saya akan cerita pasal tanaman tu yang ada nilai estetika and functionality. Estetik and functionality. Cantik dan ada fungsi yang produktif, yang manfaat kepada kita sebagai manusia dan juga kepada seluruh hidupan di alam di muka bumi ini. Dan juga melalui sistem bunga, kita pun boleh menjadikan bunga satu aktiviti yang produktif. Itu kita pun dah belajar, bunga bukan sekadar cantik, dia ada boleh jadi pewarna, boleh jadikan harum dan dia juga boleh dimakan. Dan bunga-bunga tu ada di laman kita. So jadikan laman kita ni sebagai medan eksperimen untuk kita mencuba. Dan dengan medan eksperimen yang mana tuan-tuan nanti kita akan menjadi usahawan tani yang berjaya. InsyaAllah. Dengan laman kita saja. InsyaAllah. So akhir kata daripada saya untuk pagi ni, terima kasih. So itulah pengusian yang saya dapat sharekan secara santai, secara sembang ramai mengenai keunikan bunga, iaitu salah satunya bunga edible, bukan sekadar hiasan. Alhamdulillah. So harap tuan-tuan, terima kasih banyak Abang Ed. Nampak tak dekat situ apa yang Abang Ed cuba terangkan dan cerita dan kongsikan dengan kita ilmu tentang bunga ni, bukan sahaja bunga yang ada di sekeliling kita. Abang Ed dah cakap tadi, dia tak naklah pergi bercerita pasal bunga nur yang ada dekat Genting Highland ke, kat Cameron Highland ke, kat mana-mana, kat mana-mana yang jauh, yang ada di sekeliling kita, yang cantik, yang memang ada dekat mata pandangan kita ni, yang boleh kita makan sebenarnya. Yang berdekatan dengan kita, yang dekat laman kita sendiri kan. Macam yang minggu lepas kita belajar tentang warna yang ada kat laman kita tak tahu pula yang dekat laman kita tu boleh jadi sebahagian khasiat pewarna dekat dalam masakan kita. Hari ni kita belajar yang ada dekat laman kita tu yang kita boleh ambil. Banyak sebenarnya kalau Abang Ed nak tahu, yang macam tadi yang Abang Ed terangkan kat situ, yang banyak yang juga yang saya kata, saya sendiri tidak tahu. Contohnya macam tadilah yang saya ambil satu, macam jantung pisang. Jantung pisang tu saya tahu, jantung pisang tu saya makan sebagai ulam. Saya tidak tahu yang sebenarnya di sebalik di luar bunga jantung pisang tu boleh kita goreng dan makan. Nampak tak? Itu saya tak tahu anda di luar sana pula apa yang anda dapat pelajari pada hari ini. Macam saya dapat pelajari benda baru macam tu, dan anda dekat luar sana apa benda baru yang Abang Ed ajar anda? Mungkin anda boleh kongsikan di segmen komen laman. Hari ni macam hari tu macam banyak. Saya sangat suka bila anda komen kat bawah tu, anda kata anda dapat macam Abang Ed ajar kenciman bila nak naikkan, ambil serai kan, gulung gumpal-gumpal serai ke apa? Kesum. Daun kesum. Ramah-ramah dia ambil bau untuk bila you rasa tekanan darah you rendah. Nampak tak? Stres.
Ya, Lepas tu sebab orang kata benda-benda 5 perut tu nak wangi, memanglah tengok tak wangi, tapi kita kena gosok-gosok. kita dapat Ha. satu ilmu. Setiap minggu Abang Ed akan kongsikan ilmu-ilmu yang mungkin ya betul secara generalnya banyak perkara yang kita dah tahu, tapi inilah sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang Abang Ed akan kupas, korek yang kita rasa itu adalah satu benda yang baru dalam hidup kita. Terima kasih banyak-banyak Abang Ed. InsyaAllah. Sebenarnya ilmu yang Abang Ed bagi ni sebenarnya tidak terhenti di sini, ia akan mengalir sampai bila-bila. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua peminat Sembang Rahman. Dan sekali lagi saya nak kata kat sini, sesungguhnya apa yang cuba saya sampaikan, ini saya kongsikan ni adalah berdasarkan pada pengalaman saya, berdasarkan pada pemerhatian saya, berdasarkan pada finding saya dan sumber bacaan saya, dan juga paling banyak saya mengaji hands on lah, latihan hands on kan, dan saya sharekan. So pengalaman saya alhamdulillah ada yang mengenalkan saya sebagai urban farming advisor for urban farming. Terima kasih. Yes. So saya ucapkan terima kasih juga pada Impiana kerana memberikan saya ruang sekali lagi untuk kita mengenai pelbagai topik dan Sembang Rahman, dan sehingga ini kita dapat di bulan kemerdekaan ni kita dapat sepenuh bulan kemerdekaan kita cerita pasal bunga edible, bukan sekadar perhiasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Mariam. Terima Terima kasih anda banyak semua. Abang Ed. Bye. Jumpa lagi. Bye Jumpa Abang lagi. Ed. Assalamualaikum. Bye.